Hari ini sebenarnya banyak sangat parti politik yang sudah lahir. Saya pun heran kenapa tahun 2021 ini sudah terjemur begitu banyak parti-parti politik. Yang baru pula tu. Yang terbaru kita dengar parti PKR, parti Kesejahteraan Rakyat. Itu yang diwujudkan oleh abang kepada Perdana Menteri. Kabarnya ada parti baru lagi, ada 2 parti lagi yang akan muncul, tapi belum lagi disahkan pendaftarannya oleh ROS. Yang masih menunggu, masih lagi berusaha untuk mendapatkan pendaftarannya adalah parti muda pimpinan Syed Saddiq. Jadi kalau itu berlaku, tidak kurang daripada 13 atau 14 parti politik yang diasaskan pemimpinnya oleh orang Melayu. Ini satu benda yang tidak baik sebenarnya. Bila banyak sangat parti Melayu muncul, saudara, tentulah ia akan membawa satu suasana yang memecah belahkan warga bangsa kita. Jadi kerana tak dapat jawatan dalam sebuah parti, dia pun melompat. Bila dia melompat parti lain ataupun buat satu parti lain untuk dia dapat jawatan. Tak dapat jadi presiden, dia tubuh satu parti lain, tubuh parti satu parti lagi, dia pun presiden. Orang lain pun begitu juga. Sampai bila? Kita mesti, there must be some ending lah saudara. Mesti ada satu noktah. Cukup-cukup lah. Kita dulu pun tak banyak parti, 2-3 parti pun dah pening nak dikendalakan. Saya tahu, memang saya amat menyedari bahawa keadaan ini berpunca daripada pimpinan juga. Sebab pimpinan Melayu ni kadang-kadang mereka terlalu cemburu dan takut. Mereka takut orang lain megang jawatan, maka keenakan mereka sebagai pemimpin tergugat. Dan kadang-kadang pula mereka ni sangat suka bergaduh dan mempamerkan keegoan. Ini masalahnya. Dalam berpolitik kita tak boleh ada ego, tapi mereka yang bernama pemimpin ada egonya. Sedangkan bila kita bertelagah sama sendiri, bangsa lain tepuk tangan saja. Saya mengharapkan sebab wujudlah kesedaran. Cukup-cukuplah. Yang jadi seolah-olah sekarang ni warga bangsa kita, bangsa Melayu ni seolah dalam keadaan yang yang diharapkan oleh bangsa lain menantikan retak jadi belah. Akhirnya kita berpecah belah. Dan akhirnya banyak orang berpendapat bahawa Melayu kena bersatu dan kembali berasal, iaitu ketuanan bangsa kita, berasaskan kepada, jangan lupa, bangsa Melayu adalah agama Islam. Jadi usaha ini bukanlah sesuatu yang mudah saudara, tapi perlu dibentuk sebelum PRU 15. Tapi saya nampak tidak ada harapan, kerana parti-parti ini telah pun melayarkan batera masing-masing. Sama ada mereka berhasil untuk memenangi pilihan raya, wallahu alam bisawab. Tapi bagaimanapun kita amat mengharapkan agar UMNO teruslah mengembangkan sayapnya. Dan semalam juga, ini saya nak bagi tahu bahawa saya dapatan keluar daripada media sosial. Saya tengok, saya pun terperanjat bagaimana sejumlah 600 orang ahli PAS di Tanah Merah, yang mereka ni ada yang sudah menjadi ahli PAS selama 30 tahun. Akhirnya mereka keluar daripada PAS untuk menyertai parti politik yang lain. Tak adalah masuk UMNO, parti yang lain. Jadi saya heran bahawa bagaimana mereka mahu mengatakan PAS ini berpengaruh di Kelantan. Jadi apakah PAS sudah semakin luntur pengaruhnya di Kelantan yang selama ini menjadi kubu kuat? Ini harus disedari oleh warga UMNO di Johor. Sebab dulu satu ketika dulu UMNO terlalu kuat di Johor. Tapi jangan lupa pilihan raya yang ke-14 kita tumbang. Jangan lupa UMNO tumbang di Johor, satu kawasan negeri yang kuat, di mana UMNO lahir di Johor, lahir di Istana Johor, akhirnya tumbang di Johor. Apakah ini bunga-bunga PAS akan tumbang di Kelantan? Saya melihat apabila 600 ahli di bahagian Tanah Merah, ini tentulah akan menjadi ikutan pada bahagian-bahagian lain. Dan keyakinan saya, dapatan saya, warga yang selama ini menjadi ahli UMNO, menjadi ahli PAS di Kelantan, mereka juga sudah mengalami defisit keyakinan. Kerana lebih-lebih di peringkat anak-anak muda. Jangan lupa bahawa penyokong kuat PAS dulu di Kelantan adalah mereka yang berusia lebih daripada 50 tahun ke atas. Dan sekarang ini jumlah mereka semakin berkurangan, dan tempat mereka sudah diisi oleh anak-anak muda. Anak-anak muda yang lahir
dengan pelbagai ideologi, idealisme yang lebih bermutu. Mereka sudah belajar di Menara Gading, mereka belajar di Jordan, mereka belajar di Mesir, mereka belajar di Kuala Lumpur, mereka belajar di pelbagai pusat universiti. Mereka sudah mempunyai critical thinking dan mereka melihat bagaimana dogma-dogma antara syurga dan neraka itu tidak seharusnya dijadikan acuan dalam politik. Jadi sepatutnya mereka mahukan kalau PAS nak memperjuangkan Islam, teruskanlah, tapi jangan adanya dogma orang ni masuk neraka, orang ni bukan Islam. Ini yang mereka tak mahu. Sebab itu sekarang ni di Kelantan, khususnya di Kelantan dan Terengganu, PAS bakal mengalami depreciate ataupun pengurangan hakisan keyakinan di kalangan pengundi-pengundi muda. Ini tambah-tambah lagi setelah terbukti adanya pimpinan PAS yang berada dalam kerajaan yang tidak dapat menyantuni permasalahan-permasalahan yang ada hubung kait dengan Islam. Mereka seolah-olah dilihat tidak dapat memperjuangkan sesuatu yang menyentuh kepentingan Islam. Sebagai contoh, macam isu adil. Begitu juga dengan isu peningkatan jumlah untuk cabutan nombor ekor. Dan sekarang ni macam saya kata tadi lah, padanya kilang arak dan sebagainya. Keadaan ini membuatkan mereka sudah mula hilang yakin. Dan sebab itu di dalam merah semalam, maka sejumlah 600 ahli-ahli PAS, warga PAS, ada yang dah 30 tahun bersama dengan PAS, mengambil sikap keluar daripada PAS menyertai parti-parti yang lain. Jadi sebab itu sekarang ni kita harus melihat perubahan. Sebab itu politik ini bercorak dinamika. Saya memberi pencerahan ini, jangan selalu marah pada saya pula orang PAS. Kadang-kadang orang PAS kata, "Dah saya Datuk tak ada kerja lain, baru PAS ya." Tidak, saya memberi pencerahan. Kalau mereka tidak mau berubah, sama juga macam UMNO. Kalau UMNO juga tidak mau berubah, maka kita akan diubah oleh rakyat. Tambah-tambah lagi oleh pengundi-pengundi muda dalam kita menghadapi musim pilihan raya. Dan 2 hari lepas saya terkejut apabila seorang senator di Dewan Rakyat, di Dewan Negara, saudara, seorang senator Dewan Negara mendedahkan bahawa ini syarikat Petronas yang diasaskan oleh Yang Berhormat Tengku Razali bakal melantik seorang warga asing untuk menduduki kerusi lembaga pengarah dalam syarikat Petronas. Saya terpempan dan terkejut. Apakah benar? Ini kerana ini ledakannya dilakukan dalam Dewan Negara. Saya, ini bukan tempat yang sebarangan. Bila senator tersebut mengatakan adanya warga asing yang dilantik sebagai lembaga pengarah, saya kata, ini warga asing tu bukannya bangsa asing, warga asing yang saya yakin mungkin daripada Amerika, daripada England. Kalau ini berlaku, saya rasa mereka juga mengkhianati harapan, cita-cita besar pengasas Petronas, iaitu almarhum Tengku Razali dan Tun Razak, yang mahu melihat bahawa syarikat Petronas ini dikuasai oleh warga bangsa Melayu, di mana bijak pandainya terdiri pada anak warga bangsa kita, anak warga bangsa yang merdeka. Kalau diambil warga asing yang pernah menjajah kita, apakah dia tidak akan kembali menjajah? Jangan lupa asasnya Petronas ini memang melukakan hati penjajah. Sebab dalam perjanjian antara Yang Mulia Tengku Rahman sewaktu mahu menuntut kemerdekaan dulu, persetujuannya minyak selagi ada bulan dan bintang adalah milik Shell. Tapi dengan usaha, dengan kepintaran Yang Mulia Tengku Razali bersama dengan Tun Razak, yang mahu memperlihatkan, mencernakan tentang kemerdekaan ini, mereka mampu mengambil alih. Dan akhirnya Petronas, di bawah Akta Petronas 1974 diasaskan, diwujudkan. Akhir hari ini Petronas begitu berjaya menjadi salah satu syarikat konglomerat terbesar di dunia. Ini tidak menyenangkan hati penjajah. Sebab hanya Petronas, macam saya katakan semalam, kemarin dulu pun, inilah satu-satunya syarikat yang tidak dapat dikuasai oleh negara asing ataupun penjajah. Kalau kita lihat macam di Brunei masih ada lagi Shell, macam di Pertamina di Indonesia masih ada Shell, dan di negara Arab boleh katakan semua syarikat-syarikat yang dikuasai oleh Seven Sisters, kecuali Petronas saja. Tetapi apabila Petronas, lembaga pengarah, sudah boleh mengundang atau warga asing menjadi lembaga pengarahnya, ini bagi saya satu pengkhianatan. Dan Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri kena ingat,
Kerana Petronas itu memang dia tidak duduk di bawah Kementerian Kewangan, dia duduk di bawah Perdana Menteri. Perdana Menteri harus bertanggungjawab. Tidak boleh diizinkan. Sebab apa artinya kita merdeka kalau kita masih lagi nak pakai orang dari luar? Hebat sangat ke mereka? Apa kurangnya anak bangsa kita yang kita dah ajar belajar, yang kita dah hantar mereka belajar dalam bidang petroleum? Kita mempunyai Universiti Petronas. Saya hairan nak ambil daripada warga asing pula nak jadi lembaga pengarahnya. Apa jadi pada kita punya student atau penduduk-penduduk lepasan Universiti Petronas? Petronas mengunjurkan sebuah universiti di Sri Iskandar di Perak. Kita akan mengeluarkan lebih ramai tenaga-tenaga kepakaran dalam bidang Petronas, dalam bidang minyak. Sekarang dalam keadaan Petronas bermasalah dengan Sudan, kita pula mengundang orang lain. Saya rasa ini satu tindakan yang tidak baik. Jadi Mak Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri harus melihat persoalan ini. Ini bukan kerja main-main. Saya mendengar apabila dilontarkan oleh senator tersebut. Jadi apakah agenda The Seven Sisters? Masih mahu menguasai syarikat minyak negara. Kita dah merdeka, kita harus mempertahankan. Ini soal maruah. Jadi apakah berkurangan warga tempatan kita untuk kita lantik mereka menjadi bijak pandai dalam bidang usaha gali minyak dan gas, oil and gas ni? Saudara, jangan lupa, inilah matlamat waktu Tun Razak dan Tengku Razali mewujudkan Petronas. Dan kita bersusah payah berhadapan dengan cabaran kuasa-kuasa asing. Jadi, dan jangan lupa saudara, Petronas lah antara yang saya katakan sebagai angsa emas, angsa yang melahirkan telur. Boleh katakan setiap tahun Petronas menyuntik sumber kewangan yang begitu besar untuk membantu kerajaan dalam mengatasi masalah kemelesetan ekonomi, pembangunan negara, wang daripada Petronas. Tapi kalau dilantik orang asing, mereka akan masuk sekali, kemudian mereka akan melebarkan sayap. Biasalah saudara. Macam orang kata dulu, Belanda dapat tanah sikit demi sikit, dah dapat betis nak apa. Cukup-cukuplah kita mengalami masalah dalam negara kita apabila kita mengizinkan. Saya tak mau bercakap ni, kalau saya cakap ni orang kata saya resis. Tapi kita walaupun dengar ada perjanjian apa semua, mereka menuntut akhirnya orang Melayu ni sekian terhimpit dan terhindar. Jadi saya harus melihat apa yang dilontarkan oleh senator tersebut di Dewan Negara mesti dipandang serius. Kalau benar itu berlaku, kita mesti halang. Jangan izinkan orang lain. Sebab ini Petronas, ini nadi ekonomi kita. Jangan izinkan. Sebab sekali mereka bertapak, mereka akan mara ke depan lagi. Kalau mereka mara lagi, ke mana kita nak pergi? Apakah kita mahu syarikat yang kita asaskan seperti Petronas ini akhirnya jadi milik mereka? Saudara, jangan lupa ini semua. Saya takut sebab ini ada perancangan kuasa besar. Mereka kuasa besar betul lagi macam Seven Sisters, daripada Shell, daripada BP, daripada Texas, daripada ESO dan sebagainya. Jangan begitu. Jadi sekarang ni saya haraplah, kerana ini mungkinlah kalau kerajaan Pakatan Harapan kita marahlah, tapi sekarang ni Perdana Menteri daripada UMNO yang amat berhormat Datuk Ismail Sabri, jangan jadikan ini kecacatan pula. Orang kata UMNO apa panggil bukan rakyat Malaysia jadi lembaga pengarah dalam Petronas. Ini mesti dihalang. Bagi saya itulah sebab kita bermasalah di Sudan. Dan saya terkejut jugalah bila senator tersebut menyatakan secara terbuka, dia kata dia menyela sikap-sikap menteri kita ni di bawah kabinet yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Menteri-menteri kita ni katanya banyak duduk di rumah letak ke pejabat, malah tak datang pun ke parlimen. Dia gelarkan mereka sebagai menteri yang pemalas. Dan ini perlu perubahan. KPI ini perlu dilihatlah. Tapi berbalik pada Petronas ini, saya tidak akan memaafkan yang amat berhormat Perdana Menteri andainya apa yang dilontarkan oleh senator tersebut di Dewan Negara, bahawa kalau benar adanya pelantikan warga asing sebagai lembaga pengarah, saya amat kecewa. Dan saya rasa Perdana Menteri bertanggungjawab kerana Petronas duduk direct di bawah Perdana Menteri. Dia bukan duduk di bawah Menteri Ekonomi atau Menteri Kewangan. Jadi jangan izinkan saudara. Hak kita kena pertahankan.